Mohon perhatian, majlis akan bermula sebentar lagi. Diharap para hadirin dapat mengambil tempat masing-masing untuk memastikan perjalanan majlis berjalan dengan lancar. Mohon para hadirin sekalian dapat mematikan telefon bimbit atau menukarkannya dalam mood senyap sepanjang majlis berlangsung agar tidak mengganggu majlis. Hadirin juga tidak dibenarkan bergerak ke kawasan hadapan pentas untuk mengambil gambar semasa majlis berlangsung untuk kelancaran majlis. Kerjasama hadirin sekalian amatlah dihargai. Terima kasih. Mengumumkan ketibaan Yang Berhormat Datuk Seri Abdul Rahman bin Dahlan, Menteri di Jabatan Perdana Menteri masuk ke Dewan. Majlis dimulakan dengan nyanyian lagu Negaraku dan lagu Sabah Tanah Airku. Mohon hadirin bersama-sama berdiri dan bersedia menyanyikan lagu dengan penuh semangat. Pagi yang indah, penuh ceria, hari yang berbahagia, penuh bermakna. Kita raikan Majlis Convocation Program Pendidikan Khas Integrasi Peringkat Daerah Kota Belud kali kedua pada tahun 2020. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Berhormat Datuk Seri Abdul Rahman bin Dahlan, Menteri di Jabatan Perdana Menteri. Yang Berusaha Encik Anjan bin Rudin, Penolong Pegawai Pendidikan Daerah, Pejabat Pendidikan Daerah Kota Belud. Yang Berusaha Puan Zorifah binti Muhammad Kudin, Pengerusi Majlis Guru Pendidikan Khas, Program Pendidikan Khas Integrasi Daerah Kota Belud. Yang Berusaha Tuan Haji Suid bin Haji Hanapi, Pengetua SMK Tahun Gusi Kota Belud. Yang Berusaha Encik Muhammad Nazri bin Muhammad Yaman, Guru Besar SK Pituru Kota Belud. Yang Berusaha Tuan Haji Abbas bin Jaafar, Guru Besar SK Kuala Abai Kota Belud. Barisan Pengetua, Guru-Guru Besar, Penolong Kanan dan Penyenaras PPKI Daerah Kota Belud. Sirih berlipat, sirih pinang, sirih dari Pulau Mutiara. Pemanis kata selamat datang, awal bismillah pembuka bicara. Hari ini menanam jagung di bawah si gadis bersama peria. Hari ini kita berkampung, meraihkan majlis penuh ceria. Terlebih dahulu kami ingin mengucapkan syukur Alhamdulillah kerana dengan limpah kurnianya dapat kita bersama-sama berhimpun pada pagi bersempena dengan Majlis Convocation Pendidikan Khas Integrasi Daerah Kota Belud kali kedua pada tahun 2020. Ucapan selamat datang dan ribuan terima kasih diucapkan kepada semua hadirin kerana sudi menghadirkan diri ke majlis ini. Tangan ditadah penuh inayah, majlis dibuka penuh rahmatnya. Mohon keberkatan serta hidayah. Mohon tercena minda kelas pertama. Bagi memberkati majlis kita pada hari ini, marilah kita sama-sama menadah tangan mengaminkan lafaz doa yang akan dipimpin oleh Al-Fadil Ustaz Muhammad Faizan bin Zainuddin. Dipersilakan. Amin amin ya rabbal alamin. Majlis merakamkan setinggi-tinggi perhargaan dan terima kasih kepada Ustaz Muhammad Faizan atas pimpinan lafaz doa itu sebentar tadi. Majlis akan diteruskan dengan menjemput Yang Berusaha Puan Zorifah binti Muhammad Kudin selaku Pengerusi Majlis Guru Pendidikan Khas Program Pendidikan Khas Integrasi Daerah Kota Belud untuk menyampaikan pengumuman perutusan. Majlis mempersilakan. Majlis mengucapkan ribuan terima kasih kepada Yang Berusaha Puan Zorifah binti Muhammad Kudin atas pengumuman perutusan yang telah disampaikan sebentar tadi. Hadirin sekalian, sesungguhnya Majlis Convocation ini merupakan upacara kemuncak yang menjadi detik bersejarah dalam garis masa murid-murid PPKI kita. Inilah saat paling gemilang untuk kita memberi apresiasi atas kejayaan hasil usaha dan pengorbanan yang telah dilakukan sepanjang mereka menimba ilmu dari peringkat sekolah. Oleh itu, Majlis Guru Pendidikan Khas Program Pendidikan Khas Integrasi Daerah Kota Belud dengan kerjasama PPD, SK Pituru, SK Kuala Abai dan SMK Tahun Gusi Kota Belud mengambil inisiatif untuk mengadakan Majlis Convocation Program Pendidikan Khas Integrasi ini bagi kali kedua tahun 2020. Bagi menyempurnakan upacara penyampaian sijil graduasi, majlis dengan penuh takzim menjemput Yang Berusaha Encik Anjan bin Rudin dan Puan Zorifah binti Muhammad Kudin untuk mengiringi Yang Berhormat Datuk Seri Abdul Rahman bin Dahlan untuk menyampaikan sijil graduasi. Majlis dengan sukacitanya mempersilakan. Majlis merakamkan jutaan terima kasih kepada Yang Berhormat Senator atas kesudian menyempurnakan majlis sebentar tadi. Dengan berakhirnya acara sebentar tadi, maka tibalah masanya untuk saya selaku pengendali majlis untuk mengundurkan diri. Pihak majlis juga memohon ampun dan maaf sekiranya ada terlanjur kata terlampau cara sepanjang saya mengendalikan majlis ini.
Bunga seroja di atas para jatuh ditimpa buah berangan. Andai ada tersilap kata, kemaafan jua saya pohonkan. Sesungguhnya yang baik itu datang dari Allah dan kekurangan itu wujudnya dari diri saya sendiri sebagai makhluknya yang bernama insan. Sekian saya akhiri majlis dengan lafaz suci. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Afiqah Nurizam dalam Nona minggu ini. Penyataan gaya yang ringkas tentu menjadi pilihan ramai. Encore KL antara label terkini yang mengeluarkan pakaian casual yang sesuai digayakan ke mana-mana sahaja. Selain itu, pemilihan pelbagai warna juga sangat penting untuk tampil bergaya. Sama-sama kita saksikan segmen fashion minggu ini. Kebanjiran mereka fashion sama ada yang sudah lama bertapak atau masih baru. Setiap daripada mereka pasti ada kreativiti tersendiri. Ditubuhkan sejak tahun 2018, jenama Encore KL tampil dengan rekaannya yang trendy dan moden sesuai dengan anak muda masa kini. Rekaan yang mengenengahkan koleksi yang boleh disuai padan, pelanggan juga boleh menggayakannya dengan penampilan yang ringkas, santai, mudah diurus dan selesa dipakai sepanjang masa. Meskipun baru 2 tahun berada dalam industri, namun banyak perkara yang perlu dipelajari. Dia harus berani bereksperimentasi dengan pelbagai jenis kain agar mendapatkan hasil yang diinginkan. Koleksi rekaan dengan gaya polos ditambah dengan perincian yang sesuai menjadikannya rekaan tampak lebih feminin dan juga klasik. Walaupun masih baru, dia tidak pernah menganggap jenama lain sebagai satu saingan, malah menjadi semangat untuk dia terus berkarya dalam bidang yang telah diminati. Gemar melakukan pelbagai aktiviti pada waktu lapang, gadis Nona pada minggu ini berkongsi rutin hariannya di samping mementingkan kecantikan untuk keyakinan dirinya. Sabrina Muhammad, gadis jurusan undang-undang dan model sambilan ini petah berbicara dan sentiasa berfikiran positif. Meminati bidang fashion dan kecantikan, gadis manis yang dikenali sebagai Siti Sabrina Muhammad berusia 21 tahun, anak bongsu daripada 3 adik-beradik ini semakin aktif di pentas peragaan. Keberanian diri mendorongnya menyertai pertandingan Miss Kebaya Kuala Lumpur 2018, seterusnya menyandang gelaran juara. Bukan sahaja pandai memperagakan busana, Sabrina juga bijak melukis dan melakar rekaan baju. Dia memasang impian untuk meletakkan namanya sebaris dengan mereka fashion tempatan yang sedia ada. Wanita ini menjadikan perniagaan berasaskan kuih muih menjadi sumber rezekinya. Kuih peneram dan kuih loyang resepi sendiri diolah agar dapat diterima ramai tanpa mengubah rasa asli. Kecil atau besar sesebuah perniagaan itu pasti akan memberi pulangan. Hendak 1000 daya, tidak hendak 1000 dalih. Kuih peneram ialah kuih tradisi yang mempunyai penggemarnya tersendiri. Bermula sekadar sambilan, akhirnya menjadi lubuk rezeki Hazimah Mat Gani, 57 tahun dari daerah Jetih, Terengganu. Hazimah mampu menghasilkan lebih 1000 biji kuih peneram dalam masa 1 hari. Teksturnya yang rapuh di luar dan lembut di dalam memerlukan ketelitian sewaktu penyediaannya. Bahan kuali yang panas adalah faktor utama dalam menghasilkan kuih peneram yang rangup dan juga tahan lama. Satu lagi, kuih tradisi yang sangat popular iaitu kuih loyang. Ia dikenali sebagai kuih ros ataupun sarang tebuan. Kembang Ibrahim berusia 50 tahun, juga daripada Besut, Terengganu, telah mengusahakan kuih loyang tradisional sejak 2 tahun lalu. Hanya memerlukan 5 bahan sebagai adunan utama iaitu telur, gula, garam, tepung beras dan juga minyak untuk menggoreng. Sukatan acuan perlulah tepat agar adunan kuih tidak terlalu cair dan sebati rasanya. Setiap ujian yang telah dilalui menjadi semangat untuk dia bangkit dan menyara kehidupan bersama anak-anak.
tanpa mahu menoleh ke belakang. Dia terus mencabar diri demi sesuap nasi. Kuih loyang Kak Ani ini telah lebih dikenali meskipun tidak mengusahakannya secara berskala besar. Usahawan kecil dan sederhana ini sudah cukup bersyukur dan selesa dengan rezeki yang telah dikurniakan. Terima kasih kepada penonton yang sudah menonton sehingga akhir rancangan. Seperti biasa, jangan lupa untuk layari media sosial kami. Jika ada mempunyai apa-apa sahaja pendapat, komen ataupun idea, boleh emailkan kepada kami. Wanita inspirasi semua, kita jumpa lagi pada minggu hadapan bersama saya Nur Afika binti Norizam. Assalamualaikum.